أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita bersama-sama pada malam ini di masjid yang permai ini, namanya Masjid Tariq bin Ziyad, berada di kawasan Kempadan Perdana, Pantai Sepat, Kuantan. Dan bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita sekarang ini, kita masih mampu untuk menghadiri rumah-rumah Allah ataupun masjid-masjid dan surau-surau untuk kita mencari dan mengambil ataupun berkongsi segala mutiara-mutiara yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, terutamanya di zaman dunia mutaakhir. Maknanya dunia kita ni semakin hari semakin kacau, terutamanya bila kita membayangkan semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertontonkan seorang perempuan yang tua. Jadi Nabi tengok terkejut dah, kenapa dalam perjalanan dia tunjuk perempuan yang tua. Kalau lelaki tua lain sikit, ni perempuan tua. Dengan keadaannya yang bongkok, sangat lemah. Maka bila diberitahu oleh Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, itulah umpamanya usia dunia kita sekarang. Maknanya tuan-tuan, kalau kita bayangkan umur dunia ni, memang dunia kita ni dah semakin hari semakin penghujung lah. Tapi bila penghujung sebenar, dirahsiakan kepada kita. Kenapa dirahsiakan? Untuk menguji kita semua lah. Siapa yang ahsanu amala, siapa yang paling baik amal-amalnya. Ini kehidupan kita di dunia. Sebab itu malam ini kita berkongsi tajuk Fadilat Majlis Ilmu. Walaupun kita sering dengar, sering datang majlis ilmu, tapi kadang-kadang kita tak menghiraukan. Kenapa tak hiraukan? Kita tak tahu fadilat dia. Kalau di zaman Nabi SAW, mereka memang sentiasa mengerumuni majlis ilmu, terutamanya yang menyampaikan ilmu tu Nabi kita Muhammad SAW. Zaman sekarang Nabi-Nabi dah tak ada dah. Tinggallah para alim ulama ataupun guru-guru, ustaz-ustaz yang menyambung tugas-tugas Nabi-Nabi, ataupun dipanggil al-ulama warasatul anbiya. Golongan-golongan ulama ni menyambung tugas-tugas Nabi. Nabi dah tak ada. Maka fadilatnya juga tetap sama dah. Apa dia tuan-tuan fadilat majlis-majlis ilmu ni? Nabi SAW ketika bersama dengan sahabat-sahabat, duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang 3 orang. Adapun yang pertama, maka ia melihat ada ruang kosong di tengah majlis, dan segera ia duduk di situ. Tengok ada ruang kosong, dia pun mencelah. Kita ruang kosong memang banyak lah, tapi nak celah ke mana sebab semua kosong. Itu zaman Nabi punya padat, tak ada tempat kosong. Dia nampak je tempat kosong, dia masuk. Ini ramainya yang menghadiri. Yang kedua, duduk di belakang orang-orang, ramai di belakang sekali. Dan yang ketiga, ia terus pergi. Tengok orang ramai, dia pergi balik terus. Maka ketika Nabi selesai nasihatnya, selepas Nabi tazkirah, Nabi bersabda. Pergi tengok keadaan 3 orang ni. Seorang duduk
celah di tengah-tengah tempat kosong, yang kedua duduk belakang, yang tiga balik. Maka selesai Nabi beri nasihat, Nabi bersabda, ala ukhbirukum anin nafaris salasa, nak tak kamu aku nak cerita tentang tiga golongan orang ni. Fa'amal awal fa'awa ilallah, fa'awahu fa'awa ilallahi fa'awahu Allah, wa amasani fastaha minallah ayu'ziyan nas fastahya Allahu minhu, wa amasalis fa'aradallahu anhu. Nabi tengok benda ni berlaku, Nabi tolong ceritakan kepada sahabat-sahabat, bahkan bukan setakat kepada sahabat, sampai kepada kita hari ni yang duduk berada di akhir dunia ni. Maknanya apa? Sukakah saya nak beritahu kepada kamu semua tentang tiga orang tadi? Tiga orang ni, apa dia? Ada pun yang pertama, ia mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia duduk di tempat kosong ni, maka Allah juga akan mendekatinya. Yang kedua pula, dia malu kepada Allah, duduk belakang. Jangan sampai mengganggu orang. Duduk belakang, jangan ganggu orang pula. Dia bersembang pula. Dia bersembang, dia main game bagainya. Ini golongan kedua, duduk belakang-belakang. Dia tak tahu benda fadilat dah. Maka Allah malu kepadanya. Yang kedua ni, malu kepada Allah, jangan sampai mengganggu orang, maka Allah malu kepadanya. Maknanya Allah pun tengok keadaan dia ni, maknanya ada kekurangan. Manakala yang ketiga, maka ia berpaling balik, maka Allah juga berpaling dan mengabaikannya. Hok balik, hok tak datang lalu, tak tahulah macam mana. Kategori tuan-tuan, kedudukan orang yang menghadiri majlis-majlis ilmu. Sebab itu kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana kita masih boleh mengadakan kegiatan agama. Tapi kalau negeri-negeri yang PKP diperketatkan tuan-tuan, bukan setakat nak bila program agama, sembahyang pun tak boleh. Kita duk tunggu ni selepas 4 bulan hari ni, tengok ada longgar sikit lah, tapi tak nampak semua. Yang nampaknya basuh kereta boleh, tempat cuci kereta, gunting rambut boleh. Lagi apa dia nampak? Tak nampak penuh sebab kita tak cana sangat. Ada yang cana, dia keluarkan beritahu. Minum kedai kopi tak tahu, tak boleh lagi. Ini yang lemah lah, kita nak mengetes lah. Orang yang menega pun gitu juga, nak menega tak boleh, letak je kursi 1000 lah orang menega dah. Tapi mungkin dekat-dekat masa terdekat ni dia akan buka lah, sebab dia pun nak mengetes ke. Kesian lori-lori tu parking, orang-orang yang berjaga kawalan sekatan pun nak mengetes kau tak boleh. Kalau dia mengetes sampai sini, ya sudah. Ini maknanya walaupun diperketatkan, mungkin sampai satu masa diperlonggarkan, kerana orang berniaga tak boleh pergi. Banyak tutup kedai dah. Kita bila minum di kedai lain, tadi saya beli makanan rumah, tak sama dengan makanan kedai ni. Kita minum tu, aura minum tu ada pula pelayan hok comel sikit, lagi sedap kita minum. Di rumah maklum sajalah tak. Bukan macam masa kahwin dulu, dah lama dah makan sendiri je. Ini suasana tuan-tuan tak. Bila kita berada dalam keadaan terkurung ni, kita terasa sesuatu yang agak susah, terpaksa menyorok-nyorok. Ada masjid dia buat makan keluar belakang. Ada satu masjid malah ceritalah, dia order dalam bilik masjid makan. Itu kalau ada orang kuasa selesai, kena sampai tutup imam sekali. Ini banyak susahnya nak makan tak? Akhirnya kita oleh rumah pun kena sampai juga makan di rumah. Berat kerana kita terlalu berjaga-jaga dengan keadaan kawalan, sampai kita akhirnya jadi susah. Ini kategori tuan-tuan. Nabi menyatakan 3 golongan tadi. Yang pertama, orang yang nak mendekatkan diri dengan Allah, Allah juga akan dekat kepadanya. Yang kedua, orang yang duduk belakang tak, tapi jangan sampai mengganggu orang.
maka Allah malu kepadanya. Maknanya Allah sedihlah tengok mereka ni, kenapa tak ambil peluang ni. Tapi walaupun itu dia masih berada di masjid. Tapi yang ketiga, kata Nabi, golongan yang balik, yang berpaling, maka berpaling dan mengabaikannya juga oleh Allah SWT. Ini tuan-tuan, benda-benda yang diperingatkan. Begitu juga daripada riwayat yang lain, Luqmanul Hakim, seorang yang hebat ilmunya, ada nama dia dalam Quran, surah Luqman. Dia bukan Nabi, tapi dia kategori taraf macam Nabi. Walaupun dia tidak Nabi, tapi seolah-olah ilmu dia sebanding dengan Nabi. Apa dia punya nasihat? Luqman Hakim ni berkata kepada anaknya, anakku, wahai anakku, bila kamu melihat kaum yang sedang berzikir kepada Allah, maksudnya sedang berada di majlis ilmu lah, maka duduklah bersama mereka. Luqman kabarkan anak dia. Kita anak-anak ni payah juga nak tahan mana anak-anak kita ni. Tapi mungkinlah dia online di rumah. Zaman sekarang teknologi canggih, tapi online tu tahulah, online benda. Tengok-tengok game je online je. Tak ada wifi, nak wifi. Internet, ada internet, dia tak gunakan. Internet ni kadang-kadang masalah je. Kita tengok yang elok ceramah-ceramah, lepas ceramah keluar benda lain dah. Astagfirullahalazim. Terus kita tergalik dari situ. Itu tadi keluar dalam viral tadi, dia kata minta berhentilah PKP ni. Teruk dia kata suami dia 4 kali sehari dia bahan. Tak daya dia. 4 round dia kata suami dia sebab PKP tak ada keluar. Hush, langsung dalam viral sampai. Jangan main tuan-tuan. Orang main tekan-tekan ni, tekan telefon tu, dia tekan telefon isteri dia. Wifi tu masuk internet, rupanya dia main, dia viral kan. Dia kata PKP punya pukulan 4 kali sehari kata. Tak boleh keluar. Bila tak keluar, pantang dekat lah. Kena pula kita selalu minum minuman yang bertenaga, kopi janda sebagainya. Ini rupanya macam-macam kejadian yang berlaku. Jadi Luqman Hakim nasihat kepada anak dia, ya bunayya, wahai anakku, duduklah bersama mereka. Duduklah bersama mereka, sebab bila kamu seorang yang berilmu pandai, maka bergunalah ilmumu. Dia suruh duduk majlis ilmu. Bila kita pandai, kita dapat gunakan ilmu kita. Dan bila kamu tidak pandai, maka akan mendapat pelajaran daripada mereka. Tak pandai. Kadang-kadang kita buka tengok orang tazkirah, rupanya rezeki ni puncanya banyak. Walaupun rezeki ni dah tetap ada, tapi ianya kena ada 8 cara. Rezeki antaranya apa dia? Walaupun rezeki ni dah tetap, tapi kena usaha, kena cari. Mana boleh nasi ada tengok je, mesti kena suak juga. Kemudian apa? Kena banyakkan beristighfar. Bila istighfar, rezeki pun akan terbuka. Kena banyak bersyukur. Bila bersyukur, Allah tambah. Banyakkan anak. Bila anak banyak, Allah tak beritahu, Allah akan beri rezeki. Tapi nak tambahkan anak, macam mana dah? Anak dah tak boleh tambah dah. Ejah lah bagi orang lain pula, kita tambah pula. Itu susah ejah tu. Rupanya sumber rezeki luas, berbagai-bagai. Dengan syarat kita mendekatkan diri kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Takwa kepada Allah, ada rezeki. Bersyukur, ada rezeki. Berbagai-bagai semua rezeki. Jadi Luqman suruh anak dia duduk majlis ilmu, kerana kalau dia dah ada ilmu, makin kuat ilmu tu melekat. Dan bila kamu melihat kaum yang tidak berzikir, dan bila kamu melihat kaum yang tidak berzikir, ini tak ada majlis ilmu, kosong macam kita dulu, dia larang ke masjid sebagainya, maka jangan duduk bersama mereka. Sebab bila kamu seorang alim, maka tidak ada guna ilmumu. Dan bila kamu seorang yang tidak cerdik, nescaya akan bertambah sesatnya. Dan mungkin Allah melihat mereka dengan murkanya, sehingga kamu terkena juga murka Allah. Ini tuan-tuan tak. Tapi kita sekarang kita boleh buat alasan kerana wabak.
Kalau yang tak ada wabak pula. Ni kan ada masjid telefon, minta maaf kita tangguhkan program kerana PKP. Ada masjid pula tanya, macam mana Ustaz? Teruskan. Teruskan, bagus kita. Saya tak nak orang tak ada di masjid ni. Macam-macam keadaan orang di masjid ni. Kadang-kadang tak ada apa-apa lagi dah tangguh dah. Ada satu masjid tu tangguh manjang lah. Bulan ni tangguh, lepas tangguh. Akhirnya cukup lah jadual masjid orang ni tangguh manjang. Kadang-kadang kita mikir ni saja tangguh ke saja memang suruh kita berhenti di situ. Tangguh manjang. Bulan ni nak bersih, bulan lepas PKP. Kalau jaga, ada semua alasan. Artinya dia lupa bahawasanya bila majlis ilmu tak ada, bimbang-bimbang murka Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpa kaum tu. Kemudian begitu juga Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, innallaha ta'ala malaikatan sabbahina fil ard. Fa iza wajadu qauman yazkuruna Allah ta'ala tanadu wa qalu halumu ila bu'yatikum fayaji'una fayahuffuna bihim fa iza su'adu ila sama fayaqulu Allah ala ay shay'in taraktum ibadi yasna'una wa huwa a'lamu bihim qalu taraknahum yahmadunaka wa yusabbihunaka wa yazkurunaka. Panjanglah dia punya matan bahasa Arab ni, kita baca terjemah dia. Maknanya apa tuan-tuan? Sesungguhnya ada malaikat yang berpusing mengelilingi dunia. Ada tim malaikat yang round seluruh dunia ni. Bukan penguasa je, bukan KKM je round. Nak samain kita. Malaikat pun ada bahagian round dunia ni, mengelilingi bumi. Maka bila berjumpa dengan kaum yang berzikir, yang duduk di majlis ilmu, segera mereka berseru, marilah. Diajaklah, marilah tujuanmu, maka marilah, inilah tujuanmu. Maka duduklah mereka mengerumuni majlis itu. Malaikat yang round tadi dia join sekali. Halumu, mari, halumu, mari duduk sekali. Kita ni kalau nampak ni ada malaikat ni, tapi tak nampak, bukan setakat malaikat saja, jin pun ada juga. Tengok jin kan macam kita juga. Sudahlah. Sebab jin ni kalau ikutkan kisah dia kecil sikit daripada kita ni, jin. Sebab itu dia tak ada rumah, tak ada bangunan, dia numpang rumah kita ya. Rumah bangunan kita, orang tinggal dia tumpang, kita balik kampung dia tumpang, kita balik semula ke rumah. Tengoklah, kalau kita bagi salam dia lari lah. Kalau kita tak bagi salam dia join sekali kita. Itu malaikat tidur kena tindih tu. Tapi kalau kita masuk saja, Assalamualaikum, tak dia tahu ni tuan yang balik lah. Tapi janganlah kita Assalamualaikum kan, tak jawab ni. Jangan tunggu jawab pula. Dia jawab pula, kacau pula, mi kari tak masuk pula. Itu maknanya makhluk-makhluk halus yang tak boleh kita lihat. Termasuklah corona pun tak boleh lihat juga. Tapi bapak menakut je. Sebab benda tu benda yang bahaya. Kadang-kadang kita berpeluh mulut kita pakai pelengkuk mulut. Ada orang terlupa nak minum air pun tak buka pelengkuk mulut. Sampai tak gitu, galik sangat pakai pelengkuk mulut. Nak makan mi goreng mamak terlupa, tak masuk je. Teruk sungguh tu, berat nanang lah. Sampai dah biasa pakai, nak buka, nak makan pun tak buka. Itu suasana kita sekarang. Berbeza masa-masa dulu orang sakit-sakit je kena, sekarang semua kena pakai. Kerana nak mengawal daripada penyebaran wabak yang sangat bahaya, yang kita tak tahu datang mana. Allah Ta'ala lah kita berdoa sepanjang masa, minta supaya diangkatlah, dia tamatkan. Tapi walaupun diangkat, dia tamat, Allah Ta'ala suruh tunaikan haknya dulu. Apa dia hak Allah? Apa-apa yang Allah perintah lah, ya, yang disuruh kena laksanakan, yang larang ditinggalkan.
barulah Allah Ta'ala akan tunaikan hak kita. Ini hak Allah Ta'ala tak tunai, yang korupsi, yang menyeleweng, yang sumbang mahram, makin banyak. Makin banyak berlaku. Pengetua sekolah kena tangkap skandal dengan anak murid. Masya-Allah. Awak ada kuasa, gunakan kuasa untuk mencari kesempatan. Memanglah orang tak boleh bertindak sebab awak ada kuasa. Tapi bila datang wabak begini, menunjukkan Allah Ta'ala murka kepada hamba-hambanya kerana tidak menunaikan hak-haknya. Ini Allah telah hantar malaikat untuk raun dunia ni. Maka bila berjumpa dengan kaum yang duduk di majlis ilmu, segera mereka berseru, mari. Inilah tujuan mereka duduk. Tujuanmu mereka duduk mengerumuni majlis itu. Kemudian jika naik ke langit, ditanya oleh Allah. Bila malaikat tu naik ke langit, Allah tanya. Bukan bermakna Allah tak tahu. Allah tahu, tapi nak tunjukkan kepada kita sistem SOP dia. Macam mana Allah Ta'ala mengambil tindakan atau perhatian kepada majlis-majlis ilmu. Bila malaikat naik saja ke langit, ditanya oleh Allah, kamu tinggalkan hamba-Ku di dunia tu. Di dunia tu mereka sedang buat apa? Padahal Allah Ta'ala mengetahui, Maha mengetahui dalam keadaan mereka tu. Malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang bertahmid, sedang bertasbih dan berzikir kepada-Mu ya Allah. Lalu ditanya, apakah mereka minta? Apa yang mereka minta? Dan mereka berzikir, bertahmid, bertahlil itu apa mereka minta? Jawab malaikat, mereka nak syurga ya Allah. Apakah mereka telah melihat syurga? Allah tanya lah, dia nak syurga. Adakah mereka pernah jumpa syurga? Mana pernah jumpa? Jawab malaikat, belum. Lalu dia tanya, bagaimana andai kata mereka melihatnya? Kata Allah, jawab malaikat, tentu lebih semangat dan sungguh-sungguh mengharapkannya. Kita tak nampak. Kalau nampak, lagi semangatlah. Habis semua keluar daripada rumah tu. Tak muat pula macam kita, buat kemah pula. Tapi walaupun tak boleh lihat, tapi ramai juga yang datang. Tentu lebih semangat dan sungguh-sungguh mengharapkannya. Lalu ditanya, dan dari apakah mereka minta perlindungan? Itu dah habis debat tadi. Tanya pula, mereka minta perlindungan daripada aku ni apa dia? Jawab mereka, daripada neraka. Minta perlindungan daripada neraka. Sebab itu kita selalu ada Allahumma ajirna minan nar, minta jauhkan kami Allah daripada neraka. Jauhkan kami daripada neraka. Ditanya, apakah mereka telah melihat neraka? Jawab malaikat, tentu lebih takut daripada lebih takut dan lari daripadanya. Maka Allah berfirman Allah, hai malaikat aku bersaksikan kepadamu, kata Allah, bahawa aku telah mengampunkan mereka. Ada orang-orang yang duduk majlis ilmu ni, kata Allah, aku ampunkan dosa-dosa mereka. Maka berkata malaikat, sesungguhnya ada di antara mereka seorang yang berdosa, dia tidak berhajat ke sana, hanya datang kerana suatu kepentingan. Ada seorang ni bukan nak singgah sangat, dia hanya sambil-sambil je. Jawab Allah, mereka lah kaum yang tidak rugi, siapa yang duduk dengan mereka. Maknanya dia datang ni tidur pun dikira juga lah. Maknanya besarnya tentang fadilat duduk dalam majlis ilmu. Allah Ta'ala akan catat nama-nama kita ni. Kenapa tuan-tuan diutamakan ilmu? Sebab ilmu lah punca segala-galanya. Dengan kita tahu saja, kita akan buat benda-benda yang Allah Ta'ala redha. Sebab itu ayat yang mula-mula turun suruh kita membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mula-mula sekali suruh baca. Kenapa baca? Dengan baca itulah kita dapat ilmu. Itu kerajaan sistem pendidikan buat 3M, membaca, menulis, mengira, semua daripada sistem ayat Al-Quran yang mula-mula turun. Ini sebenarnya yang berlaku kepada hamba-hamba Allah. Bila kita ada ilmu saja, kita akan menjaga perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Sebab itu orang yang berilmu bila langgar perintah Allah,
Orang ni lah yang paling Allah murkai sekali. Dia dah ada ilmu. Sebab itu pada kiamat nanti orang duk tengok satu orang sedang terburai perut dia. Perut terburai dia. Diayakkan, dipusingkan di tengah-tengah api. Orang ramai tengoknya. Tengok orang ni, kenapa awak ni perut terburai ni? Dulu masa di dunia ni awak tazkirah saja. Nasihat saja, beri ceramah, beri peringatan. Kenapa ni perut terburai? Kata dia baru berjauh malam, dulu saya banyak bercakap nasihat-nasihat tu kerana perut saya lah. Nasihat tu macam-macam, suruh orang jimat cermat, menjaga, tapi dia tak jimat pun, dia seorang je. Rupanya dia bercakap tak sama dengan apa yang dia buat, terburai perut dia. Itu takut tu. Sebab itu saya bila mengajar tu mengingatkan di sini juga, dan tuan-tuan, kan kita khabar-khabar kita pula terlepas. Tak, bukan semesti kita boleh sepenuh masa istiqamah sembahyang jemaah, walaupun kita tahu fadilatnya banyak. Ada masa kita terleka juga. Dah sedar pukul 5, subuh pukul 6, lambat lagi 5 minit berapa minit pula dah terlelak lah. Asar sekarang lambat pula. Kita ingatkan dekat dah, kita tunggu kejap, rupanya terlepas pula dah. Ini maknanya walaupun kita berjaga-jaga, tapi kita pun terlepas juga. Apatah lagi yang tak menghiraukan. Alangkah ruginya mereka. Abdullah bin Mas'ud juga berkata, masalu jalisit salih kama salih hamilil misk illam yu'tika minhu asabaka min rih, wa masalu jalisin su kama salih qaini illam yahrik sawabaka asabaka min dukhani. Diumpamakan perumpamaan kawan yang baik bagaikan orang yang membawa kasturi. Orang berkawan macam orang bawa kasturi. Kasturi ni minyak yang harum lah. Yang kita baca kisah kasturi ni datang daripada perut kijang. Minyak wangi yang harum, kasturi datang daripada perut kijang. Sebab itu kijang orang buru-buru ni jangan main, tuan-tuan. Ada dia punya bau harum dalam perut dia. Yang kita ada ni kasturi buatan. Original, tuan-tuan, memang Tok Syekh Harak lah pakai. Kita minyak wangi pokok apa tu, kita punya pun hebat juga. Perumpamaan kawan yang baik bagaikan orang yang membawa kasturi. Jika ia tidak memberi padamu, maka tetap kamu merasakan bau harumnya. Bau wangi tak? Dan contoh kawan yang busuk bagaikan tukang besi. Jika tidak membakar pakaianmu, maka kamu akan terkena asap apinya. Api asap memang kena juga, bara-bara dia. Ini perumpamaan lah, bila kita berkawan dengan orang yang baik dan tak baik. Kemudian Ka'bul Ahbar berkata, Allah Ta'ala menulis 2 kalimah yang diletakkan di bawah arash sebelum menjadikan semua makhluk, dan tidak diketahui oleh malaikat. Ketika ditanya apakah kedua kalimah itu, hai Abu Ishaq. Siapa Abu Ishaq ni? Nabi ni. Jawabnya yang pertama, andai kata seorang berbuat kebaikan tetapi pergaulan sahabat-sahabatnya orang-orang lacur, maka aku jadikan semua amalnya itu dosa. Andai kata seorang berbuat kebaikan tetapi pergaulan sahabat-sahabatnya orang lacur, maka aku jadikan semua amal itu dosa. Katanya kita orang baik, kita bergaul dengan orang-orang yang jahat, maka amal kita seolah-olah tak berguna. Sepatutnya kita tackle mereka tu, ajak ke tempat yang baik, bukan kita yang terpengaruh dengan dia. Maka aku jadikan semua amalnya itu berdosa, dan pada hari kiamat saya kumpulkan bersama orang-orang yang lacur. Kedua, andai kata seorang berbuat kejahatan tetapi pergaulan sahabatnya selalu orang-orang soleh yang berbakti, bahkan cinta kepada mereka, maka aku jadikan semua amalnya hasanah, dan aku kumpulkan ia pasti pada hari kiamat bersama orang-orang yang berbakti. Bermaknanya dia suruh kita memilih kawan-kawan. Walaupun kawan tak baik, tapi kita pilih dia, kita tackle dia.
ajak dia. Macam orang-orang yang bukan Islam, tuan-tuan, dia bukan setakat tengok agama saja, dia tengok perilaku kita. Kita dengar orang-orang Eropah masuk Islam setiap tahun ni ribu-ribu. Kenapa, tuan-tuan? Dia tengok perangai orang-orang Islam ni. Dulu masa Osama bin Laden tu, berapa ramai orang barat masuk Islam. Dia tengok, dia bantu orang, dia apa orang, banyak tak. Orang kata dia penganas, padahal dia banyak menolong orang. Rupanya bila keluar kata Osama bin Laden penganas, mereka kaji dalam segala tempat. Rupanya Osama bin Laden orang bagus. Akhirnya ramai orang dia masuk Islam. Ini, tuan-tuan, benda-benda yang berlaku lah. Cuma yang kita sedih, orang Islam pula dia tak nak mempraktikkan ajaran yang sepenuhnya. Yang kita tengok hari ni, mereka ada yang lari daripada landasan agama, ada yang membawa ilmu salah pula. Ini yang ruginya. Patutnya kita menjadi contoh. Abu Lais As-Samarkandi berkata lagi, orang yang duduk bersama orang alim dan tidak dapat mengingati ilmunya akan mendapat 7 kebesaran. Duduk saja je, tak dapat ilmu lah, dia duduk. Maknanya dia tak dapat ambil semua sekali, kadang-kadang kerana kebebalan dia, ataupun tak cana lah. Tapi dia duduk dengan orang alim, dia dapat 7 kebesaran. Yang pertama, kebesaran orang yang belajar. Ada belajar ni, nuntut ilmu ni, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu wajib pada semua orang Islam. Jadi dia akan dapat apa dia? Orang yang duduk bersama orang alim dan tidak dapat mengingati ilmunya akan mendapat 7 kebesaran. Itu dia tak ingat. Kalau dia ingat, lagi dahsyat. Tapi nak cari orang alim ni bukan senang lah. Saya ni hanya berkongsi je kitab yang ada ni. Ingat masa belajar tu, orang Arab ngajar, kita mana faham dia ngajar ni. Tapi kita tengok dia tu dah sedap dah. Tengok muka dia cerah je. Cakap pun lemah lembut, tapi tak faham lah. Kita masih baru lah. Rupanya dengan tengok muka tu pun dah dapat keberkatan. Yang kedua, selama ia duduk bersama orang alim itu, ia tertahan daripada perbuatan dosa. Dapat dosa, macam mana duduk sama dengan orang alim? Dia akan jaga perkara-perkara yang halal dan haram. Yang ketiga, jika keluar menuju kepada orang alim, diturunkan rahmah. Kita pergi menuju saja ke tempat orang alim, rahmah turun. Yang keempat, jika duduk dengan orang alim dan turun rahmah kepada orang alim, ia mendapat bahagiannya juga. Dan maknanya bila rahmah turun, kita yang belajar ni pun akan dapat juga bersama-sama. Yang kelima, selama ia mendengar ajaran-ajarannya, maka tercatat baginya hasanah. Kita dengar ni malaikat ni catat ni. Dan kita kan ada 2 malaikat, Raqib dan Atid. Raqib ni belah kanan, dia catat segala benda yang baik, walaupun terlak catat juga. Catat lah. Manakala yang buruk, yang mencatat yang tak baik, duduk kat luar lah, tak ada kerja dia. Nak rehat. Itu umpamanya kita punya apa ni, pencatat oleh malaikat. Selama ia mendengar ajaran-ajarannya, maka tercatat baginya hasanah. Yang keenam, malaikat selalu meliputinya dengan sayapnya. Maknanya malaikat akan tutup, direndahkan sayap dia. Tuan sebut sayap ni bukan macam sayap burung. Malaikat ni sebesar mana? Dah pernah Jibril tu diturunkan sayapnya, separuh bumi ni jadi gelap. Punya besar dah dia punya sayap dia. Kita dah ingatkan sayap burung aja. Dia malaikat selalu meliputi dengan sayapnya kerana redha padanya. Malaikat pun sayang pada kita ni. Yang ketujuh, tiap-tiap langkahnya tertulis baginya hasanah dan penebus dosa dan naik darjat. Setiap kita pergi tu dia tulis langkah kita tu hasanah. Hasanah ni pahala lah. Tapi janganlah tuan-tuan bila sebut langkah ni tuan jalan kaki je. Dia duduk dekat Petronas tu, jalan kaki.
berasap nak sampai, naiklah. Kita punya motosikal, kereta, sikit lagi mungkin ada helikopter pula, naiklah. Jangan kira lah. Dah semua bumi ni jam lah ke, nak banjir lagi sebagainya, kemalangan saja naik helikopter. Helikopter pun berlanggar juga. Jadi setiap langkah tertulis baginya hasanah dan penebus dosa dan naik darjat. Darjat tu naik semua dah. Tunggu darjat daripada raja tak dapat, darjat daripada malaikat. Lagi berkekalan. Pingat-pingat ni masa kita hidup je, dah mati tak ada lah malaikat mau pingat apa, tak ada lah. Tapi yang kita duduk dalam bilik ilmu, malaikat catat kita punya darajah ataupun darjat kita. Kemudian akan ditambah dengan 6 kemuliaan. Punya banyak tuan-tuan. Tadi 7 kebesaran, tambah pula 6 kemuliaan. Apa dia? Yang pertama, suka menghadiri majlis ulama. Bila kita dah minat ilmu ni, kita akan sering pergi majlis-majlis ulama. Yang kedua, tiap-tiap orang yang ikut padanya, ia mendapat hasanah sebanyak orang yang ikut tanpa mengurangi hasanah mereka. Tiap-tiap orang yang ikut padanya mendapat pahala. Maknanya kita macam orang travel lah. Kita boleh dapat seorang, kita punya saham kita naik. Gitulah orang datang masjid ni bila kita dapat teka. Sebab itu kadang-kadang kita nak bertambah semua jemaah ni. Kita berkawan-kawan, kita ajak mereka ni ke masjid supaya mereka dapat bersama-sama dengan kita. Bila seorang ahli itu diampunkan, maka akan dapat memberi syafaat baginya. Bila seorang ahli itu diampunkan, maka dapat memberi syafaat baginya. Dapat syafaat, boleh terima syafaat orang duduk majlis ilmu ni. Yang keempat, sejuk hatinya, iaitu menjauh daripada pergaulan dengan orang-orang fasik. Kita tak sukalah berkawan dengan orang fasik. Fasik ni apa? Orang jahat. Ada dalam surah Sejadah ada orang baca, wa amal ladzina fasaku tu fasik lah. Wa amal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Orang yang fasik, kata Allah, tempatnya neraka. Ada orang fasik, orang jahat. Wa amal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu azaban nari allazi kuntum bihi tukadzibun. Orang fasik, kata Allah, jahat, mereka akan lempar neraka. Bila nak keluar balik, Allah kata pergi balik sana, tempat engkau memang neraka. Rasakanlah, kerana di dunia dulu kau tak ikut kita perintah Allah. Al-Quran tu dah macam-macam kisah cerita kepada kita ni. Ada ayat-ayat yang selalu kita dengar. Law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihim syuqqah. Jika ditunjukkan, didedahkan, dinampakkan balasan segera, kata Allah, nescaya ramai yang ikut ajaranmu, ramai yang ikut perintah Allah. Jika tunjuk dah, walakin ba'udat, tapi balasannya, kata Allah, jauh dan terpaksa menghadapi kesusahan. Ini maknanya ayat suci Quran. Tapi kita mungkinlah orang Melayu, mungkin katanya tak berfaham. Orang Arab tuan, bahasa dia, dengar je Quran gitu kepala dia, Allah Allah Allah. Tapi lepas tu kan dia nyanyi Hindustan pula. Ini bila seorang alim diampunkan, maka memberikan syafaat, masuk dalam perjalanan orang-orang pelajar dan solehin. Orang yang menuntut ilmu ni, dia kategori orang dalam perjalanan untuk menuntut ilmu, mati-mati syahid. Yang keenam, menegakkan perintah Allah dalam ayat kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Jadilah orang-orang yang patuh kepada Tuhan kerana mengajarkan kitab Allah. Ini semua bagi orang yang dapat mengingati, maka akan mendapat berlipat-lipat ganda. Belajarlah. Walaupun
belajar ni daripada dulu sampai bila-bila pun benda sama tuan-tuan. Ke ada tuan-tuan belajar tiba-tiba sembahyang subuh 3 rakaat, kacau lah. Daripada dulu sampai sekarang ilmu ni tak berubah. Tapi dia suruh kita belajar juga supaya kita makin kuat ingat dan makin setakat makin kuat. Ada hikmah di sebaliknya. Tak? Kenapa sembahyang zuhur, kenapa sembahyang asar, maghrib, semua ada hikmah-hikmah yang tersembunyi. Tak? Lama kelamaan bila kita belajar akan terjumpa. Dia bila terjumpa masa itulah kita akan sering mengingatinya dan tidak akan mengabaikannya, kerana kita tahu bila kita menunaikan perintah Allah, Allah Ta'ala berjanji akan memasukkan kita semua ke syurga. Seperti mana Nabi mengingatkan kita, kullu ummati yadkhul jannah, kullu ummati yadkhul jannah, semua umat aku akan masuk syurga. Dan illa man aba, kecuali yang tak nak masuk. Bila tak nak masuk ni nak macam mana? Tak? Kila man ya'ba, sahabat tanya Rasulullah, siapa yang tak nak masuk ni? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang patuh kepada perintah yang Nabi bawa daripada Allah, mereka syurgalah. Wa man 'asani faqad aba. Siapa yang enggan ikut, merekalah kata Nabi golongan yang tak nak masuk. Jadi rugilah. Itulah maknanya perkongsian kita pada kali ini untuk mengingatkan kepada kita kepentingan dan kebesaran berada di majlis ilmu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah agar diredainya di dunia dan juga di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang dapat kita kongsikan pada kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.